بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita untuk kita bertemu sekali lagi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW ada menyebutkan kepada kita ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang manusia sentiasa rugi. Manusia tidak tahu bagaimana untuk mengambil manfaat daripadanya. Iaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat kesihatan dan nikmat al-faragh, kelapangan masa. Kita rasa nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan ni, ramai orang dia take for granted. Dia tidak mengisi masa lapang dia, kesihatan yang dia ada. Dia tidak menggunakan sebaiknya kesihatan dan kelapangan masa untuk melakukan perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila sampai masanya kesihatannya, Allah Subhanahu wa taala uji, ataupun Allah Taala kurangkan kelapangan masa padanya. Dan pada ketika itu barulah dia mula untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi bayangkan orang yang sakit, macam mana dia nak dekatkan diri pada Allah SWT? Dia boleh berusaha, tetapi kesakitan tu akan menghalang dia daripada dia nak berdoa pada Allah Ta'ala. Dia nak memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dia nak salat, dia berganda. Tetapi kesakitan tu akan menghalang dia daripada melakukan perkara tersebut. Samalah juga pada orang yang Allah Ta'ala bagi kelapangan masa, lalu dia gagal untuk mengisi masa tersebut dengan perkara-perkara yang membawa kebaikan pada diri dia. Lalu ketika mana dia sibuk dan pada ketika itu dia tercari-cari masa, bila masanya nak duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak menemuinya. Lalu kerana itu Nabi SAW menyebutkan dua nikmat ini ramai manusia. Kathirun minan nas, bukan semua, ramai dari kalangan manusia yang maghbunun fihima, rugi, yang tidak tahu bagaimana nak mengambil manfaat daripadanya. Lalu wajarlah untuk kita yang Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala bagi kelapangan masa pada kita, untuk kita sentiasa menzahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengisi dua nikmat ini dengan perkara-perkara yang membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil kesempatan pada malam ini untuk kita meneruskan lagi bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada surah yang terakhir. Dah nak habis dah. Okay, sebelum Ramadan mungkin boleh habis surah Al-Kahfi ni insya-Allah. Kita sampai pada ayat 99 ya. Ayat 99. Lalu kita cuba ambil 99 sehingga 106 insya-Allah. Ayat 99 sehingga 106. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Okey, tengok huruf ba'dahum dengan fi ba'd. Huruf ba dan huruf ain adalah huruf nipis. Okey, tetapi huruf dad adalah huruf tebal. Okey, lalu kita kena bezakan huruf nipis dengan huruf nipis, huruf tebal dengan huruf tebal. Jangan tebalkan ain tu dan jangan tebalkan ba. Okay, dan jangan nipiskan dad. Okay, ramai yang baca ba'. Dia tebalkan ba dengan ain dengan dad sekali. Ba'. Yang tebal hanya huruf
Dad sahaja. Dan kemudian hati-hati huruf dad. Bila kita nak mati dengan dia, kita nak matikan huruf dad, maka pastikan tidak ada qalqalah, tidak ada lantunan. Jangan fi ba'd. Ba'd. So bila lepas je bunyi, maka adanya qalqalah. Tahan fi ba'd. Okey, tahan. Kita sambung. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Okey, hati-hati. Fajama'nahum jam'a. Okey, semua huruf mati dekat sini dia tidak ada qalqalah. Okey, jangan fajama'nahum jam'a. Semua qalqalah dekat situ. So tahan, jangan bagi ada qalqalah. Jangan lepaskan lidah kita, jangan gerakkan cepat sangat lidah kita. Fajama'nahum jam'a. Nampak? Slow-slow ya. Baik, kita sambung. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Ayuh. Okey, tak ada, insyaAllah mudah. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي. Okey, fi ghita, ghin, huruf tebal, dan bila dia berbaris bawah jangan nipiskan dia, jangan ghita, ghi, pasih lagi tebal. Huruf-huruf tebal yang berbaris bawah ni ramai. Jaga-jaga sebab dalam surah Al-Fatihah ni banyak. Ihdinas sirata, si, tebalkan sad. Ihdinas sirata al-mustaqim, jaga ketebalan dia. Jangan mustaqim, dia tak nampak tebal. Okay, mustaqim, nampak dia punya beza dia. Okay, huruf tebal kita jaga tebal, dan huruf tebal ni bila dia berbaris bawah dia berada pada situasi yang paling lemah. Maknanya dia boleh berpindah ke huruf nipis dengan mudah. So sebab tu kita kena jaga dia punya ketebalan dia. Okay, fi ghita'in 'an dhikri. Aywa. Wa kanu la yastati'una sam'a. Okay, yastati, ta baris bawah, ta huruf tebal baris bawah, jangan ti, yastati'u. Dengar macam betul ni. Ta tebal, dan tebal ta adalah tebal maksimum. Yastati'una sam'a. Ayuh. Kita sambung. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Okay. Satu-satunya huruf yang kita break dengan break mengejut adalah huruf hamzah. Bila kita nak berhenti dengan huruf hamzah, maka awliya. Okay. Kita bagi tenaga sikit. Macam kita sebut sebelum ni, bahawa huruf yang paling lemah sebutannya, sebutannya adalah huruf hamzah dan ha simpul. Ha simpul dan hamzah kena bagi tenaga bila kita sebut. Contoh bila kita baca Al-Fatihah dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita tak bagi kita tak bagi tenaga pada hamzah yang nak memulakan bacaan tu, maka dia akan jadi laham. So al tu hilang. Sama juga macam kita bagi salam bila kita habis solat. Kalau kita tak bagi tenaga pada dia tak jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Mana nya hilang. Okay, sebab dia lemah. So kita bila nak sebut hamzah atau i atau u, bagi tenaga. Sama juga dengan huruf ha. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nampak? Bismillahirrahman. Ha tu mana begini? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. So bila kita tak bagi tenaga pada hamzah dengan ha, dia akan hilang. Sama juga kat hujung ni pun sama. Kalau kita tak bagi tenaga, ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Kita ada sebut tapi tak bagi tenaga. Awliya. Bila
Bila ada tenaga baru orang dengar, oh ada hamzah dekat sini. Okay, so huruf-huruf hamzah dengan ha, maka nak sebut berikan tenaga terutama bila dia berada dekat hujung. Sama ada hujung di hadapan ataupun hujung di belakang. Baik, kita sambung. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Bil hamzah nipis, akh. Kha tebal. Kha jangan senyum, hamzah senyumkan. Bil akhsarina a'mala. Adapun a'mala, hamzah nipis, ain nipis, semua senyum. Tu mudah sikit. A'mala, tapi akhsarin bil akhsarina a'mala. Ayuh, jaga tu. Dan jaga mim mati mim mati dengan ba ni ramai yang suka abaikan dia. Nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ayuh. Sambung. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Okey, ad-dunya, 4 perkataan. Yang mana kalau kita tahu nun mati bertemu dengan waw atau nun mati bertemu dengan ya, maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah, idgham dengan dengung. Okay, tetapi syarat untuk idgham ni berlaku, syarat untuk idgham ma'al gunnah ni berlaku, dia mesti berlaku dalam 2 perkataan. Kalau dia jadi dalam satu perkataan macam ni, perkataan ad-dunya, maka dia balik kepada hukum asal bunyi huruf izhar. Sebab tu dipanggil izhar mutlak. 4 perkataan je. Bunyan, dunia, sinwan dengan qinwan. 4 perkataan sahaja dalam Al-Quran. Ya ad-dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. Jaga ha, atau kalau kita sambung dia lagi berat. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Okey, jaga ha dekat hujung perkataan. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Tengok, kalau huruf-huruf mati, dia benda yang paling kita kena jaga dalam Al-Quran ni adalah sifat tebal nipis. Dan yang kemudiannya sifat-sifat huruf apabila dia mati. Huruf yang berbaris ni mudah. Kita jaga makhraj, kita jaga tebal nipis, dia okey. Tapi huruf yang mati ni dia ada sifat ekstra. Dia ada qalqalah, dia ada hams, dia ada rakhawah. Okay, so kita kena bagi macam mana kita bagi qalqalah tu berlaku, aqqa, ab, nampak dia ada ruang untuk dia melantun. Sama juga kalau kita jumpa dengan huruf-huruf rakhawah, contohnya perkataan wazna. Rakhawah adalah leretan suara, leretan bunyi huruf, kita panjangkan sikit bunyi dia. Okey, yaumal qiyamati wazna, nampak wazna. Kita jangan pindah terus wazna, dia tak nampak dia punya rakhawah dia, sifat dia bila dia mati. So bagi dia lepas dulu. Wazna, dah ada leretan, baru masuk pada nun. Okay, sama dengan ha tadi banyak. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna. Bagi ha tu keluar dulu. Okay, jangan cepat sangat nak pindah daripada huruf mati pergi ke huruf selepas dia. Okay. Sebab huruf mati ni dia ada sifat yang ekstra, yang lebih berbanding dengan huruf yang berbaris. Okay. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Ni tak, huruf ra dia tak cantik keluar. Jahannamu bima kafaru. Huruf ra dia mesti ada getaran ru. Ayuh. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. Okay, huzwa. Kalau kita tak bagi tenaga kat ha, dia akan huzwa. Jadi u. So kita tak nak u, huzwa. Ayuh. Boleh?
Dan baris depan pada zai pun kena jaga. Kita tak nak huzwa. Huzwa. Okey. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Aywa. Okey, ayat 99 sehingga ayat 106. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-99, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Ayat ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya, ayat 98, di mana ayat 98 ni pada hujungnya Allah Taala menyebutkan wa nufiqa fis sur. Bagaimana datang cerita tentang wa nufiqa fis sur, tiupan sangkakala pada hari kiamat. Daripada cerita tentang Nabi Musa dengan Khadir, kemudian pindah kepada cerita Zulkarnain, lalu masuk pula cerita tentang hari kiamat. Macam mana dia boleh berpindah dekat situ? Kerana dalam kisah Zulkarnain ni Allah Ta'ala habiskan dia dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa hari kiamat ini dia tidak akan berlaku. Lan taquma as-sa'atu hatta tarawna 10 ayat. Hari kiamat ni takkan berlaku sehinggalah kamu lihat 10 perkara, 10 tanda yang kita namakan dia sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Antaranya adalah khurujud dabbah, akan keluar satu binatang besar. Kita tak tahu binatang tu macam mana bentuk dia. Tapi orang-orang kat Hollywood tu dia dah ada gambaran dah. Sebab tu dia buat keluar cerita tentang Kong. Tahu Kong kan? King Kong. Dia buat keluar cerita tentang Godzilla. Tengok cerita Godzilla. So dia dah ada gambaran awal. Maksudnya kalau kita nak tengok dari segi preparation secara teorinya, diorang dah ready dah. Sedangkan kita ni mungkin kita dengar kelas-kelas tentang, kita datang kelas-kelas tentang hari kiamat apa semua. Tapi kita pun kalau tanya, tahu tak 10 tanda besar hari kiamat apa dia? Kadang separuh orang tak tahu tanda besar hari kiamat tu apa dia. Khuruj ad-dabbah, keluar satu binatang besar. Kemudian khuruj Dajjal, keluarnya Ad-Dajjal. Dajjal ni satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi SAW bagi tahu bahawa sifat dia yang paling jelas adalah dia a'war. Wa rabbukum laisa bi'a'war. Dajjal ni ada 2 mata tapi satu matanya buta. Satu mata buta. Dan orang Hollywood pun dah ready dah. Semua orang-orang jahat kat Hollywood semuanya. Ni. Pirate dia buta sebelah mata. Dia orang awal lagi dia dah bagi tahu ni perangai-perangai Dajjal macam lanun-lanun dekat ni. Yang Dajjal ni Nabi SAW namakan dia sebagai Al-Masih. Al-Masih daripada perkataan masaha. Masaha maksud dia apa? Sapu. Sebab apa? Sebab dia berjalan mengelilingi dunia macam orang tengah sapu. Orang tengah sapu sampah kan. Dia sapu je daripada satu arah pergi ke satu arah yang lain. So itu benda yang Dajjal buat. Dan orang-orang dah bagi tahu, dah ada gambaran dah bahawa Dajjal ni dia lalu ikut mana? Ikut laut. Sebab tu dia letak pirate dia yang mata ni. Orang jahat atas darat semua mana ada mata buta sebelah. Yang mata buta sebelah semuanya lanun-lanun dekat laut. Tu dia orang punya preparation, persediaan, walaupun kita kata mengarut lah. Tapi ada. Dia orang kaji hadis Nabi SAW. Dia orang ambil tahu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman ni. Yang antaranya adalah tulu' syams min maghribiha. Matahari terbit daripada tempat dia terbenam. Pun sama daripada cerita Armageddon. Last kali kita bawa cerita filem pula dalam ni. So nak ceritanya bahawa benda-benda ni gambaran-gambarannya telah ada, bukan hanya dalam syariat Nabi SAW, tetapi dia telah ada lama daripada syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Allah Ta'ala cerita tentang akan datangnya hari kiamat, hari kebinasaan alam ini. Lalu Nabi SAW bagi tahu benda alam ni dia tak akan binasa sehinggalah 10 tanda. Antara tanda-tandanya adalah keluarnya satu makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi SAW tak terangkan Ya'juj dan Ma'juj ni bentuk dia macam mana. Cuma kita beriman secara ijmalan. Kita beriman dengan apa Nabi SAW cerita, apa yang Allah Ta'ala sebut. Sebab Ya'juj dan Ma'juj ni datang dalam Al-Quran. Maka tak beriman dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah kepada Allah SWT. Lalu kita beriman tanpa kita detailkan. Tak salah cerita Ya'juj dan Ma'juj ni muka dia macam mana, bentuk dia macam mana, senjata macam mana. Sebab kita tak tahu.
Okay, melainkan kalau Zulkarnain ada depan kita ataupun kaum yang ada dengan Zulkarnain tu ada depan kita, kita boleh tanya pada mereka sebab mereka yang nampak Ya'juj dan Ma'juj, kita tak nampak. Okay, lalu antara tanda hari kiamat, tanda besar hari kiamat adalah Ya'juj dan Ma'juj yang cuma Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mereka ni adalah wahum min kulli hadabin yansidun. Mereka ni adalah satu kaum yang duduk dekat lereng-lereng bukit, kawasan-kawasan tanah tinggi. Okay. Lalu kerana tu Zulkarnain apabila datang kaum yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj ni, bila Zulkarnain nak buat radma, kaum tu minta buat sad. Kita cerita kan, beza sad dengan radma ni. Sad ni hanya penghalang sahaja, macam empangan. Empangan tu dipanggil sad sebab dia menghalang sahaja. Radma ni dia bukan setakat penghalang, tapi dia berbentuk sampai kalau nak cerita perbezaan dia, radma ni benda yang matahari pun tak masuk. Dia macam dom, matahari tak masuk. Dan Zulkarnain buat radma ni setinggi bukit bainas sadafain, Allah Taala cerita dalam Quran. So dia boleh buat tembok seolah-olah dinding yang bertutup setinggi gunung, setinggi bukit. Dan itu teknologi yang ada pada zaman tu membolehkan dia buat macam tu. Tapi Zulkarnain bersendirian dia tak mampu. Sebab tu dia minta bantuan daripada kaum yang duduk dekat bukit tu. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. So itu Zulkarnain. Lalu bila mana Allah Taala sebut cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang mana akhirnya setelah berlaku 10 tanda, ada khusuf bil maghrib, khusuf khusuf ni apa dia panggil, mendap, tanah mendap ke bumi. Berlaku tiga tempat, di timur satu, di barat satu, dan di Jazirah Al-Arabiyah satu. So bila dah berlaku 3 mendapan bumi berlaku, maka dan kemudian keluarnya ad-dukhan, asap, nuzul Isa alaihi salam. Setelah lengkap 10 tanda ni, barulah berlakunya hari kiamat. Dan bagaimana berlaku hari kiamat, Allah Taala sebut dekat sini. Wa nufiqa fis sur, ayat 99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufiqa fis sur. So ini permulaan kepada hari kiamat apabila berlakunya tiupan sangkakala. Dan tiupan sangkakala ni dia berlaku, dia khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian kata berlaku 2 kali, ada sebahagian berlaku 3 kali. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, bila disebutkan tentang wa nufiqa fis sur. Wa nufiqa fis sur, Allah Taala sebut dalam satu ayat, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. So ada satu tiupan sangkakala yang berlaku dekat dunia, dan satu berlaku, tiupan sangkakala ni ada yang berlaku dekat dunia ni, dan ada tiupan yang berlaku dekat akhirat selepas kematian semua manusia. Yang jadi khilafnya adalah tiupan yang berlaku dekat dunia ni, sama ada dia berlaku sekali ataupun 2 kali. Sebab Allah Taala sebut satu tiupan datang dengan sa'iqah, satu tiupan datang dengan fazi'ah. Fazi'ah ni ketakutan. Sa'iqah ni macam Nabi Musa alaihi salam, bila sa'iqah dia datang dan mematikan terus. Datang dengan pengsan. Okay, dia ada benda yang macam contoh guruh, bila guruh datang petir kan, apa jadi pada kita kadang-kadang? Terkejut kan? Terkejut yang dengan ketakutan. So itu fazi'ah, kita terkejut kan? Tapi fasa'iqah ni dia jenis macam peluru berpandu datang. Macam tu. Yang kadang orang tengok boleh pengsan, orang tengok boleh mati menejut. Okay, so itu sa'iqah. So bila Allah Ta'ala cerita dengan 2 sifat berbeza yang berlaku pada manusia, ada fazi'ah, ada sa'iqah, maka sebahagian mengatakan bahawa tiupan sangkakala berlaku 2 kali. Yang pertama untuk memberi amaran kepada manusia. Okay, akan datang tiupan yang kedua yang akan membinasakan alam. Dan tiupan yang kedua pula membinasakan semua alam dengan manusia sekali mati semuanya. Okay. Dan ada sebahagian ulama kata pula, oh tak, sama aja. Sa'iqah dengan fazi'ah ni benda yang sama. Takut, terkejut. Dan dengan takut dan terkejut itulah lalu meninggal dunia. Okay. So benda yang sama. So ada khilaf di kalangan para ulama. Okay. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekali wa nufiqa fis sur, tapi menggambarkan dua-dua tiupan sangkakala. Dan yang akan meniup sangkakala ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang nama dia Israfil.
Yang mana Israfil ni Allah Ta'ala bagi pada dia satu alat. Yang mana kata Nabi SAW, alat ini bentuknya bagaikan qarnus thur, thaur atau thur. Thaur lembu jantan. Lembu jantan, tahu lembu jantan. Kita lembu jantan, lembu betina lebih kurang kan. Dia ox. Tahu ox kan? Ox yang kita ada kat Malaysia. Ox tak ada. Yang mungkin macam kerbau sikit lah, lebih kurang. Tanduk dia macam tu. So Nabi SAW bagi tahu bagaikan tanduk seekor lembu jantan. Itu adalah sur. Okay, so kita ada gambaran sur tu apa dia. Okay, dan tapi besar dia macam mana, cara Israfil tiup macam mana, bunyi apa yang keluar, semua kita tak tahu. Okay. Cuma Allah Ta'ala nak kita beriman bahawa akan ada tiupan sangkakala. Satu, ketika mana nak mematikan manusia, nak membinasakan alam. Dan satu lagi, ketika mana Allah Ta'ala nak menghidupkan semula pada manusia pada hari kiamat nanti. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bentuk keadaan ketika mana tiupan sangkakala itu nak bertiup. Allah Ta'ala kata, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Pertamanya akan berlaku pertembungan antara Ya'juj dan Ma'juj dan makhluk-makhluk lain dengan manusia lah. Yang akan bertemu pertembungan Ya'juj dan Ma'juj dan manusia. Dan bahkan sebahagian mufassir mengatakan akan turut berperang dengan Ya'juj dan Ma'juj ni adalah jin juga. Okay, sebab Ya'juj dan Ma'juj ni dia makhluk yang diutuskan untuk membinasakan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis At-Tirmizi dan dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni bila dia lalu kat satu kawasan, maka tanaman-tanaman tu akan mati. Bila dia lalu dekat kawasan yang ada air, maka air tu akan kering. Lalu dia memang Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, walaupun dia tak buat, dia tak gerak ke dia apa, kehidupan dia, kemunculan dia sahaja menyebabkan kerosakan, kebinasaan dalam alam ni. Okay, sampaikan akan berlaku pertembungan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia dan dengan jin. Lalu Ya'juj dan Ma'juj akan kalahkan manusia. Satu pertembungan yang Allah Ta'ala cerita dalam At-Tirmizi, di mana manusia ni rasa boleh kalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni diserang daripada tempat tinggi. Okay, dia datang dengan sebab dia orang yang duduk dekat kawasan tanah tinggi, dia datang dengan benda-benda yang tinggi. Okay. Lalu kata Nabi SAW, manusia ni akan tembak Ya'juj dan Ma'juj ni bisihamihim, dengan anak-anak panah. Okay. Yang mana anak-anak panah ni semua dilepaskan ke atas, bukan ke depan. Ilas samak. Tembak ke atas. Okay. Lalu apa Ya'juj dan Ma'juj buat? Dia ambil anak-anak panah ni, direndam dengan darah, lalu ditembak semula pada manusia. Okay, lalu manusia akan kalah bila lawan Ya'juj dan Ma'juj. Manusia tak menang. Jangan fikir ada tentera yang boleh mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW bagi tahu manusia akan kalah lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj. So siapa yang kalahkan Ya'juj dan Ma'juj ni? Yang akan kalahkan Ya'juj dan Ma'juj adalah sejenis serangga yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi SAW namakan dia Naghafa. Sejenis serangga yang berbentuk ulat. Yang mana ulat ni dia akan datang makan dekat a'naqihim, dekat dia punya leher. Ulat-ulat ni datang pada Ya'juj dan Ma'juj yang dia akan makan pada leher-leher mereka. Dan inilah penyebab kepada kematian Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa Allah Ta'ala hantar ulat-ulat ni? Patutnya gentleman lah lawan manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa best man win lah. Okay. Tapi kerana Ya'juj dan Ma'juj apabila dia kalahkan manusia dan jin sekali dia kalahkan. Dalam hadis At-Tirmizi dengan Ahmad tu disebutkan bahawa jin turut berperang lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan apabila Ya'juj dan Ma'juj kalahkan jin dan manusia, apa dia kata? Dia kata kami berjaya kalahkan penghuni-penghuni bumi ini, dan kami alauna ala man fis sama, dan kami telah menjadi lebih hebat daripada siapa yang ada di langit. Dicabar Allah Ta'ala. Ya, lalu Allah Ta'ala kalahkan dia dengan naghafan fi a'naqihim, dengan hanya ulat-ulat yang keluar daripada leher-leher mereka. So itu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan bila Ya'juj dan Ma'juj dah kalah, Dajjal dah mati, barulah berlakunya nufikha fis sur. Dan pada ketika itu Allah Ta'ala bagi tahu bahawa setelah kalahnya Ya'juj dan Ma'juj, manusia dengan jin ni jadi macam mana? Jadi yamudu wa tarakna ba'dahum yamudu fi ba'd. Yamuj daripada perkataan al-mauj. Mauj ni maksud dia ombak. Dan dia bukan ombak yang sepoi-sepoi yang kita duduk tepi pantai tengok ombak menghempas
pantai bukan yang tu. Tapi mauj ni ombak-ombak yang tinggi macam tsunami tu. Tu al-mauj. Dan Allah Taala bagi tahu bahawa keadaan manusia adalah yamuju ba'dhum wa tarakna ba'dhum yamuju fi ba'd. Orang bertimpa-timpa, berhimpit-himpit macam seolah-olah ombak menghempas sebahagian manusia hempas manusia lain, sebahagian manusia hempas manusia lain. Kalau kita tengok cerita zombie tu, itulah dia. Lebih kuranglah bentuk dia. Nak cerita gambaran macam mana keadaan berlaku. Sampai itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Allah Taala kata fa idza ja'atis tammatul kubra fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang dah tak peduli dah siapa saudara dia, adik ke tak adik ke, abang ke tak abang ke, sorry lah. Sampai masa takut ni dia tetap dia hempap juga orang tu. Wa sahibatihi wa akhi, isteri dia yang I love you, you love me, tiba-tiba tetap kena juga. Wa sahibatihi mar'u min akhi wa ummihi wa abih, dengan mak ayah dia pun dia tak kenal lah pada hari tersebut. So Allah Ta'ala cerita macam mana dahsyatnya keadaan ketika tiupan sangkakala ni berlaku. Tapi dia berlaku sekejap je. Okay, sebab Allah Ta'ala sebut hari akhirat ni ialah hari yang berlaku dalam satu hari sahaja. Yaumul akhirah. Allah Ta'ala tak pernah sebut ayyamul akhirah ke, ayyamul qari'ah ke. Ayyam ni maksudnya hari-hari. Allah Ta'ala hanya sebut yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Semua ni kebinasaan alam, kebangkitan manusia, manusia dihisap depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penghujungnya manusia masuk syurga atau neraka, semuanya berlaku dalam satu hari. Kita rasa boleh ke berlaku dalam satu hari? Itu ya Allah Ta'ala sebut yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kamu menyamai dengan 1000 tahun di dunia. Okay. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bila Allah Ta'ala buat sesuatu sari'ul hisab, Allah Ta'ala buat laju. Okay. So tapi kita boleh dengar dan boleh ceritalah, kita nak bayangkan macam mana, kita tak pernah lalu dan tak pernah ada orang lalu pun perkara seperti ini. Kita tunggu je lah datang hari kiamat nanti. Okay. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu bahawa satu tiupan sangkakala dalam ini binasa, dan kemudian datang tiupan sangkakala yang kedua, di mana makhluk terakhir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan dia adalah kematian. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mati ini dalam bentuk kabshan amlah, dalam bentuk kabsh ni biri-biri. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembelih biri-biri ini antara syurga dan neraka. Fayuzbahu bainal jannati wan nar. Ini makhluk terakhir yang mati. Sebab yang lain semua dah binasa dah pada waktu tu. Dan makhluk pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupkan semula adalah malaikat Israfil. Yang mana malaikat Israfil ni tiup sangkakala yang kedua, lalu pada ketika itu fajama'nahum jam'a. Allah Ta'ala berkata bahawa kami himpunkan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh berbicara pada hari tersebut. Sebab apa Allah Ta'ala kita sebut makhluk yang boleh berbicara? Sebab bukan hanya manusia dan jin sahaja yang akan dihimpunkan pada hari kiamat. Yang turut akan dihimpunkan pada hari kiamat adalah semua binatang-binatang. Wa idzal wuhushu husyirat. Allah Ta'ala sebut apabila binatang-binatang turut dihimpunkan pada hari kiamat. Bermakna proses hisap kita, penilaian amalan kita bukan hanya sesama manusia. Bukan hanya ibadah kita dengan Allah Ta'ala, ibadah kita, urusan kita dengan manusia, tetapi juga urusan kita dengan binatang-binatang. Ya, sebab tu kita tengok Nabi SAW bagi tahu ada orang masuk syurga kerana apa? Dia tak adalah buat benda besar. Dia, bahkan ada orang akramakumullah, yang menjadi orang yang menjual maruah diri dia. Perempuan yang menjual maruah diri dia. Tapi dia masuk syurga hanya kerana dia bagi anjing minum. Akramakumullah. Ada orang masuk neraka pasal apa? Uzzibati mra'atun fi hirrah. Kerana seekor kucing. Dia kurung kucing tu, tak bagi makan. Dia tak bagi makan pada kucing tu, dan dia tak bagi kucing tu keluar untuk cari makan sendiri. So masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya sebab binatang. Sebab tu kita jaga. Kita bukan hanya jaga tak zalim manusia, tak buat jahat sesama manusia. Dengan binatang-binatang lain pun kita kena jaga. Sebab apa? Sebab binatang-binatang ni turut akan bersama dengan kita dekat
padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Fajama'nahum jam'a. Lalu kemudian apabila manusia dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia ni dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan manusia? Satu, Allah Taala sebut apa? Kama khalaqnakum awwala marrah. Allah Taala kata, kami ciptakan, kami bangkitkan kamu semula daripada kubur seperti mana kami ciptakan kamu pada kali pertama. Yang mana yang diciptakan kali pertama adalah Adam alaihissalam. Bagaimana keadaan Adam alaihissalam bila diciptakan kali pertama? Hufatan uratan ghurla. Tak ada pakaian, tak ada apa, berkaki ayam. So, macam itulah kita akan dibangkitkan. Dan Adam diciptakan dengan tuluhu sittuna zira'ah. Dengan tinggi dia yang 60 hasta. Maka tinggi manusia juga pada hari kiamat semua akan jadi 60 hasta. Dan Adam alaihissalam dicipta dalam keadaan umur sin al-murahiqah, pada umur lebih kurang 30 lebih. Maka semua manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat ni semua akan dibangkitkan pada usia 30 lebih. Kama khalaqnakum awwala marrah. Lalu apabila Allah Taala dah bangkitkan semua manusia ni, nak himpunkan macam mana? Nak buat kumpulan macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia akan dihimpunkan dengan idola dia. Siapa idola dia semasa di dunia? Semasa di dunia idola dia siapa? Mr. Bean contoh. Duduklah dengan Mr. Bean nanti pada hari kiamat dengan pelawak-pelawak. Idola dia siapa? Asy-syu'ara, orang-orang yang menyanyi, penyair-penyair, orang yang suka menyanyi. Maka semasa di dunia dia suka kepada penyanyi-penyanyi, maka pada hari kiamat dia akan duduk dengan penyanyi-penyanyi. Dia suka kepada orang yang macam Fir'aun, yang mengaku Tuhan, yang kufur pada Allah Ta'ala, hari kiamat dia akan duduk bersama Fir'aun. Tapi orang yang sentiasa macam dia suka berwuduk contohnya, dia akan duduk bersama kumpulan yang berwuduk. Orang yang suka ataupun dia ma'aman, dia kena ikut orang, dia bukan ikut perbuatan. Okay, contoh dia suka kepada Nabi SAW. Sebab orang bila tanya, idola kamu siapa? Rasulullah SAW. Tapi betul ke idola Nabi SAW? Yang tu jadi persoalan. Okay. So kalau benar idola je Nabi SAW, maka dia akan dihimpunkan bersama dengan Nabi SAW. Okay, kalau idola dia siapa? Contoh qari-qari Al-Quran ke, Syekh Abdul Rahman As-Sudais ke. So dia suka dengar bacaan, okay, dia suka dengar qari-qari. Dia akan dihimpunkan pada hari kiamat ni dengan qari-qari yang baca Al-Quran. So kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Sebab tu kita jaga, jangan jadikan idola kita K-pop. Idola kita siapa lagi? Orang-orang yang takkan bawa manfaat kepada kita pada hari kiamat nanti. So kita nak sayang orang, nak jadikan kita ada role model, kita nak dalam kehidupan dunia ni, kita kena ada role model. Nak jadi bisnes pun kena ada siapa dia orang yang kita boleh ikut untuk jadi buat bisnes. Nak mengajar pun kena siapa guru yang hebat dalam mengajar ni, kita nak ikut dia. Ada role model, tapi pilihlah orang yang boleh bawa manfaat pada kita. Sebab apa? Pada hari kiamat kita akan dihimpunkan dengan orang-orang tersebut. Okay. Setelah dihimpunkan dengan orang-orang yang kita suka, barulah dipisahkan antara siapa dia al-mu'min dengan kafir. Okay, katalah dalam golongan setiap kumpulan tu dia punya hamilul liwa, dia ada pemegang bendera dia. Ya, macam contoh asy-syu'ara ni, orang-orang yang suka menyanyi, suka bersyair ni. Kalau bahasa syair ni, bahasa moden dia qasidah lah. Tapi kalau kita sebut ni dia jadi isu pula nanti. Tapi itu dia. Syu'ara, kata Nabi SAW, hamilu liwa asy-syu'ara. Siapa pembawa liwa asy-syu'ara? Imra'ul Qais. Imra'ul Qais ni adalah seorang penyair Arab jahiliyah. Sangat hebat dia punya syair dia. Tapi sayangnya dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Okay, so kalau orang yang hidup dia suka kepada penyair-penyair ni, suka kepada seni dan nyanyian ni, dia akan duduk dengan Imra'ul Qais. Dan bila dia masuk dalam kumpulan tu, barulah kemudiannya dibahagikan. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Ada golongan sebelah kanan yang beriman pada Allah Ta'ala. Ada golongan sebelah kiri yang tak beriman pada Allah Ta'ala.
Dan semua manusia akan dihimpunkan dalam bentuk saf. Akan dalam bentuk barisan-barisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dan apabila manusia semua dah ready, dah berbaris, dan Allah Subhanahu wa taala datang pada hari tersebut untuk faslul qada, untuk menjalankan sesi penghakiman, pengadilan, kitab-kitab amalan semua diberikan kepada manusia. Tapi sebelum Allah Ta'ala mulakan sesi penghakiman tu, apa Allah Ta'ala sebut sini? وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa Jahannam. Okay. Dan Jahannam ni dibawa bukan hanya di hari akhirat tu, tetapi daripada saat kematian. Orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia dah tahu kesudahan dia di neraka Allah Ta'ala sejak dia dalam kubur lagi. Kerana Nabi SAW sebut dalam kubur ni, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Siang dan malam dibentangkan neraka depan mata dia. Bayangkan siksaan yang ada pada dia. Dia sampai rasa kena cemeti, kena pukul dengan cemeti malaikat mungkar dengan nakir tu lagi ringan berbanding nak tengok 24 jam neraka depan mata mereka. Okay. Dalam kubur tengok neraka, keluar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, benda pertama Allah Taala minta buat sebelum penghakiman tu berlaku adalah neraka Jahannam ditarik oleh dekat neraka Jahannam ada 70,000 tali, dan setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Nak cerita betapa besarnya neraka Jahannam ni. Berapa banyak malaikat yang tarik neraka Jahannam ni? Nak tarik bawa depan orang ramai pada mahsyar nanti. Kita akan dihimpunkan dekat mana? Dekat Ardus Syam. Dekat kawasan Syam, Syria, Palestin, Lubnan. Ni kawasan ni kita akan dihimpunkan. Tapi bumi bukan bumi yang pokok langit tu ada, matahari tu masih ada, gunung masih ada, tetapi bukan bumi yang kita duduk sekarang. Allah Ta'ala akan datangkan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim. Benda yang sama, kita tengok kita masih di bumi lagi, tapi bumi yang baru. Yang mana bila manusia bangkit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum Allah Ta'ala datang, Allah Ta'ala akan binasakan yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Allah Ta'ala akan binasakan dulu bukit-bukit, gunung-gunung yang ada, supaya manusia, bila Allah Ta'ala datang, semua manusia tunduk dan takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, so malaikat tarik neraka Jahannam, dan bilangan malaikat yang tarik neraka Jahannam ni apa dia? 4.9 bilion, betul tak? 70,000 darab 70,000 berapa? 4.9 bilion malaikat yang tarik neraka Jahannam. Betapa besarnya makhluk Allah Ta'ala yang nama dia neraka Jahannam. Sampaikan bila Allah Ta'ala masukkan orang dalam neraka ni, Allah Ta'ala tanya, dah dapat penuh sangat dah neraka ni. Allah Ta'ala tanya pada neraka Jahannam, halim talati, dah penuh ke wahai neraka Jahannam? Neraka Jahannam jawab apa? Hal min mazid, ada lagi ke? Boleh lagi tu belakang-belakang tu. So ini neraka Jahannam. So Allah Ta'ala bawa, Allah Ta'ala tak bawa syurga depan manusia pada mahsyar nanti. Allah Ta'ala bawa neraka Jahannam, dibentangkan di hadapan mereka. Ya wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirin. Tujuannya Allah Ta'ala bawa untuk orang-orang kafir. Sebab orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia dah tahu dah kesudahan dia. Ketika mana kitab amalan dia diberikan pada dia, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah Ta'ala bagi tahu bila kitab amalan diberikan pada tangan kanan dia, betapa gembiranya dia. Balik cari ahli keluarga dia, nak berkongsi kegembiraan dia dapat kitab amalan daripada sebelah kanan. Okay, so Allah Ta'ala bawa neraka Jahannam ni untuk orang-orang kafir. Okay, tapi kita takut juga bila dengar neraka Jahannam. Okay, sedangkan Allah Ta'ala nak bagi gambaran neraka Jahannam ni, kepanasan dia macam mana. Nabi SAW sebutkan, inna shiddatal har. Pernah rasa panas terik? Panas terik. Mungkin kita ni alhamdulillah lah, kita ada humidity, kita ada kelembapan tinggi. So kita panas pun kita boleh tahan lagi. Cuba pergi negara yang sangat panas. Pergi negara Arab. Pernah dia punya suhu dia pernah cecah 54 darjah Celsius. So boleh bayang dia punya panasnya macam mana. Tapi dia tak selalulah. Biasa selalu 40 lebih tu biasalah. Tapi 54 darjah Celsius, pernah sampai lampu traffic light cair lampu traffic light. So kalau kita duduk kat situ, ni Nabi SAW duduk kat mana?
Nabi duduk dekat Arab. So kita nak tahu kepanasan yang Nabi nak cerita ni adalah kepanasan yang jadi dekat tanah Arab. So tanah Arab, bila panas tanah Arab yang 40 lebih tu kita tak dapat nak bayang. Sebab kita kat sini 38, 39 pun dah kita boleh tahu lah kita punya 38, 39 pun tahan. Nak pergi 40 lebih memang kita tak tahan. Dan Nabi SAW begitu. Nak azan ke? Azan. Sekejap tengah cerita pasal neraka ni. Bagi azan dulu tak apa. Kita bagi azan dulu. Oh dah lebih ya. Oh baru nak azan. Sambung sikit okay. Kepanasan yang ada pada suhu dekat tanah Arab tu, Nabi SAW kata apa? Inna shiddatal harri min fihi jahannam. Okay. So panas yang ada tu adalah hembusan je baru ni. Hembusan daripada angin daripada neraka jahannam. Bayangkan itu baru hembusan. Nak duduk dalam tu, nak berdiri depan pintu pun belum tahu. Kita tak tahu lagi boleh tahan atau tidak. Kita dengar azan dulu, kemudian kita sambung insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirin arda. Lalu Allah Subhanahu wa taala bentangkan neraka jahanam ni arda, seluas-luasnya. Sampai dengar bunyi neraka ni bernafas. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernafas. Lalu manusia boleh dengar hembusan dia, boleh dengar bunyi dia bernafas. Dan boleh dengar pembakaran yang berlaku dalam neraka jahanam. Dan dahsyatnya panas neraka jahanam ni sampai neraka ni sendiri mengadu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Rabb, ya'kulu ba'di ba'da. Sebahagian daripada aku makan sebahagian yang lain. Punya panas sampai neraka pun tak tahan kepanasan yang ada. Lalu Allah Ta'ala wujudkan satu neraka yang sejuk, yang nama dia Zamharira. Dengar selalu baca surah Al-Insan. Ada Zamharira. Zamharira adalah api, tapi api yang sangat sejuk. Dia bukan panas, untuk kontrol suhu dalam neraka jahanam. Lalu bila kita dengar bahawa neraka jahanam ni Allah Subhanahu wa taala bentang untuk al-kafirin, kita pun orang-orang kafir, kita pun tenang. Pasal apa? Neraka jahanam adalah untuk orang kafir je. Okay. Lalu kita abaikan Allah Ta'ala bila sebut Al-Kafirin dekat sini, Allah Ta'ala sertakan sifat-sifat orang kafir. Sebab perkataan Al-Kafirin ni, dia ada kafir yang hakiki. Kafir yang kufur yang keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia ada kekufuran yang tidak keluarkan seseorang tu daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dipanggil kufur ni'mat. Kufrun duna kufrin. Kufur pada Allah Ta'ala tetapi tak keluar daripada agama Allah Ta'ala. So, lalu bila kita dengar perkataan kafir, tengok juga dekat situ, apa sifat orang kafir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang ceritakan. Yang mana mereka ni dibentangkan kepada mereka neraka jahanam. Apa dia sifat dia Allah Ta'ala bagi tahu? Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Iaitu orang-orang yang a'yunuhum, mata mereka, fi ghita'in, seolah-olah ada ghita', ada penutup, an dzikri, yang menghalang mereka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menghalang mereka daripada melihat kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menghalang mereka daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So orang yang tak baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak menghayati ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, adakah mereka ni orang kafir yang tak beriman pada Allah Ta'ala semata-mata? Tidak. Kita ada orang beriman yang mengucap dua kalimah syahadah, ahlul qiblah, yang mana tak pernah baca Quran pun ada. Yang tak tahu baca Quran pun ada. Yang tengok alam ni tak pernah terbayang bahawa alam ni ciptaan Allah Ta'ala. Yang dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah rasa ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tengok azab, yang tengok balak, ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang, tak pernah nak tahu bahawa ujian ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pun ada di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita bila sebut je neraka, mesti kena ada rasa takut dalam diri kita. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafir. Orang yang hanya rasa tenang bila dengar azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang kafir je. Sebab apa? Sebab dia memang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak peduli pun apa yang ada dalam Al-Quran.
Tapi kita yang dengar adanya neraka, adanya siksaan kubur, adanya azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti takut. Okay? Dan orang yang tak takut, yang rasa tenang, yang rasa aman dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala ni, hanya orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala sebut sifat orang yang Allah Taala bentangkan neraka jahanam depan mereka adalah orang-orang yang ada tanda kebesaran Allah Taala, ada peluang untuk melihat, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak ambil peluang tu. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan apabila orang bagi nasihat pada dia, apabila orang ajak dia ke arah kebenaran, ke arah kebaikan, maka dia, Allah Ta'ala tak kata wa kanu la yasma'un, mereka tak mendengar. Kalau tak mendengar tu betul-betul tak mendengar lah. La yastati'una sam'a, mereka ada pendengaran tapi tak boleh nak guna pendengaran. Memilih untuk tidak seolah-olah jadi orang yang tak mendengar. Bila kita sebut, oh jomlah kita pergi solat, yelah nanti kita pergilah. Puasa tahun ni kita puasa penuh nak. Okey puasa penuh. So mereka ni dengar tapi seolah-olah macam tak mendengar. Bagi tahu tutup aurat kalau tak Allah Subhanahu Wa Taala azab. Jaga solat kalau tak Allah Subhanahu Wa Taala azab. Hormat pada ibu bapa, jangan derhaka pada ibu bapa. Tahu tapi seolah-olah tidak mendengar. Wa kanu la yastati'una sam'a. Begitu juga sifat yang ketiga. Yang ketiga ni Allah Ta'ala asingkan sebab dia khusus untuk orang-orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Afa hasibal ladina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu bahawa adakah ada di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni yang menyangka bahawa di sana adanya orang-orang, adanya makhluk-makhluk yang boleh membela mereka di hari kiamat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Siapa dia makhluk-makhluk yang boleh jadi pembela manusia di hari kiamat nanti? Allah Ta'ala bagi tahu afa hasibal ladina kafaru, antara sifat orang kafir ni, betul-betul kafir ni, kafir hakiki ni, ayattakhidhu ibadi min duni awliya, mereka mengambil makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pelindung mereka, sebagai orang yang memberi manfaat dan mudarat pada mereka. Sebab tu Nabi SAW larang daripada melakukan perkara ni. Nabi larang daripada jumpa bomoh, Nabi larang daripada pakai tangkal. Pasal apa tak dibenarkan? Nabi larang daripada percaya kepada kuasa-kuasa gaib. Animisma, di sana ada jin ke yang boleh bantu, di sana ada kuasa-kuasa gaib yang boleh bantu ke. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Ini kekufuran yang jelas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Nabi SAW bukan hanya larang daripada kita percaya pada bomoh, percaya pada tangkal, pakai pun tak boleh. Jumpa bomoh pun tak boleh. Sebab tak semestinya jumpa bomoh tu tanda kita percaya pada bomoh. Tapi jumpa pun Nabi tak benarkan. Siapa yang jumpa bomoh, lam tuqbal lahu salatun arba'una yawmah, tidak diterima solat dia 40 hari. Kata Nabi SAW. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang pakai tangkal, dia tak percaya pun tangkal tu. Dia percaya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi dia pakai. Dia letak pada anak dia, dia letak pada binatang dia. Dulu binatang lah, sekarang kenderaan, kereta. Dia letak pada kenderaan dia. Nabi kata faqad asyrak. Dia syirik ke? Dia tak syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Nabi larang. Nabi sebut faqad asyrak, dia telah syirik. Pasal apa? Sebab jaga ketauhidan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, kalau tak, kita jadi masuk dalam kumpulan yang ayattakhidhu, takut, ditakuti. Bila mana kita selalu jumpa bomoh, kita akan percaya satu hari nanti apa bomoh ni kata. Bila kita pakai tangkal, lalu kita sampai satu masa, mungkin kali pertama, kali kedua, kita tak percaya pasal tangkal. Ini lama jadi kepercayaan. Macam selalu saya bagi contoh ayat 1000 dinar. Kenapa orang letak ayat 1000 dinar? Orang kata apa masalah letak ayat Quran? Tak ada masalah letak ayat Quran. Letak. Nak letak ayat kursi ke, letak ayat apa? Letak. Tapi kenapa ayat 1000 dinar? Sebab orang lama-lama orang percaya bahawa ayat 1000 dinar ni dia bawa datang rezeki. Betul tak? Okay, sampai orang kata kalau cabut ayat 1000 dinar ni rezeki tak datang. Sampai ke tahap tu orang. So sebab tu kita kata hati-hati.
Allah Subhanahu Wa Taala sebut antara kekufuran yang jelas apabila kamu meyakini bahawa adanya kuasa lain selain Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat pada kamu, yang boleh mengelakkan kamu daripada ditimpa musibah. Okay, lalu orang yang melakukan kekufuran jenis ini, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami sediakan. Kalau orang yang tadi sifat dekat atas tu aradna, dapat tengok neraka jahanam, tapi yang ini jahannama lil kafirina nuzula. Allah Taala siap bagi ada tempat tinggal dalam neraka jahanam untuk orang-orang yang melakukan kekufuran yang jelas ataupun kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita stop takat ni dulu. Kita akan sambung selepas ini pada yang akan datang dengan orang-orang yang Allah Taala sebut akhsarina a'mala. Orang yang beramal dekat dunia tetapi Allah Taala sebut akhsarin. Mereka ni orang-orang yang rugi. Okay. Lalu kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.